Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Severity Satsu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Di dalam video ini aku akan membahas episod 23 Kamen Rider Geats. Dan untuk episod kali ini memang sangat wow lah ya. Banyak sangat penjelasan yang kita boleh dapat. Tapi dari segi penjelasan tu untuk pendapat aku sendirilah ya, susah difahami tau. Sampai kan aku terpaksa kena ulang lah kan untuk memahami lagi. Dan kalau aku sudah faham, senanglah kita mahu membahasnya. Jadinya mari kita mulakan pembahasan ini. Masih bersambung dengan episod sebelum ini bahawa Beroba ini mahu berjumpa dengan Dewi Pencipta dan mahu mewujudkan dunia ideal dia. Dan di sini telah dihalang oleh Jin ya guys. Kat sini Jin berubah menjadi Kamen Rider Zin. Dan aku sudah cakap ya guys pendapat aku tentang form ini. Yang aku sangat sukalah dari segi aksi Kamen Rider Zin ini adalah Kamen Rider Zin ini mempunyai kebolehan untuk memanipulasi graviti. Disebabkan itu kalau kita tengoklah kan secara tiba-tiba dia boleh berdiri kat tepi dinding tau. Dan apabila dia berlawan dengan Kamen Rider Buffer dan juga Kamen Rider Nut Sparrow juga, sumpahlah ya memang sangat OP. Baru tembak sekali tapi tangan Buffer tu secara tiba-tiba musnah. Ya gila-gila lah man. Buffer kat sini sudah menggunakan zombie dengan Yamato, tetapi tidak boleh tandingi lagi kekuatan daripada Kamen Rider Zin. Which memang gila kuat lah ya. Sampaikan kat sini ada kekuatan daripada Star Wars cok. Oish gila-gila mat. Boleh berhentikan, lepas tu boleh mengarahkan orang tu ke tempat yang dimahukan ya guys. Sayangnya sekali walaupun Kamen Rider Zin memang sangat OP, tetapi dia gagal menghalang Beroba pergi ke tempat Dewi Pencipta. Dan di sini apabila Beroba sudah pergi ke tempat Dewi Pencipta ya guys, kita tengok dari segi keadaan dia memang sangat suram. Dan boleh katakan ini tempat yang sangat rahsia ke apa. Disebabkan dijelaskan di sini oleh Niram ya guys bahawa yang boleh mengakses kekuatan daripada Dewi Pencipta ini hanyalah dia dan juga Game Master sahaja. Disebabkan itu apabila Beroba mahu meminta dia punya hajat daripada sang Dewi Pencipta, tidak diterima lah ya. Dan di sini apabila Niram mahu mengalahkan Beroba, mahu memusnahkan dia sahaja, kat sini Beroba terus cabut mat. Takut sangat ke dengan Kamen Rider Geats ni lah kan. Dan di sini kita telah ditumpukan Game Master dan juga para Kamen Rider. Disebabkan masalah ini, DGP harus tergendala dan diberhentikan buat seketika. Disebabkan baru diperjelaskan ya kekuatan daripada Vision Driver ini dapat mengatur sistem permainan yang kita tengok kat series Kamen Rider Geats masa awal sampai sekarang inilah ya. Geram gila ya guys aku dengan watak Chirahmi ini. Dah lah boleh katakan buat lawak tak lawak sangat, mengganggu dan lah jadi beban kat dalam episod inilah kan. Sebenarnya kat episod sebelum ini pun sama sahajalah ya. Di sini telah ditunjukkan Niram dan Niram telah mengatakan pada para Kamen Rider mereka harus pergi ke Jama Garden dan mendapatkan semula Vision Driver. Which inilah part yang bagi aku sangat menarik bahawa SOQ telah menyatakan segala perkara yang dia mahu tanyakan kepada Niram, iaitu macam mana secara tiba-tiba Yamato boleh muncul, kenapa perlawanan di antara Kamen Rider dan juga Yamato ini dijadikan sebagai bahan pertunjukan, sebenarnya siapakah identiti daripada pihak manajemen, penonton. Lepas tu Niram ini sendiri semuanya lah kan yang berkaitan dengan Desire Grand Prix. Semua pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Niram. Dan kat sini pun Niram macam mengancam ya guys kepada mereka bahawa Niram boleh sahaja mereset ingatan mereka dan mereka akan melupakan segala perkara yang mereka pernah alami di Desire Grand Prix ini. Dan cara mereka untuk meneruskan permainan ini hanyalah untuk mengambil semula Vision Driver daripada Beroba. Itu sahaja caranya ya guys. Tak apa, nanti akan dijelaskan ya guys, sabar sahaja. Okey, kita berfokus pula kepada pasukan Yamato yang di sini boleh katakan dari segi mereka punya perbualan memang sangat menarik ya. Telah diperjelaskan kota yang secara tiba-tiba menghilang itu disebabkan apabila para Kamen Rider tidak berjaya untuk melindungi manusia daripada Yamato, dan Yamato itu dapat membunuh semua para Kamen Rider ya guys. Dan boleh katakan kat sini Pak Archimedel memang tak terlalu berapa suka sangat dengan cara DGP yang melayan Yamato macam haiwan, iaitu macam binatang ya guys. Disebabkan itu Pak Archimedel mahu membuat dunia bahawa Yamato ini dapat hidup dengan bahagia, dapat hidup secara normal sahaja.
Ya, kita fikirlah ya sebenarnya Yamato ini berasal daripada player yang sudah tumpas, iaitu sudah mati. Dan tempat yang tidak dapat diselamatkan itu ya guys, tempat yang tidak dapat diselamatkan itu dijadikan tempat Yamato. Wow, memang sangat kesian ya guys untuk Yamato ni. Kenapa tiba-tiba aku sedih pula dengan makhluk yang macam inilah kan. Kan kita tahu yang sekarang ini apabila series Kamen Rider Geats ditayangkan, jadinya mereka ini dapat menyelamatkan semua kota yang harus mereka melindungi. Maksudnya juga di sini adalah Yamato ini tidak dapat tempat tinggal lah kan. Mungkin disebabkan itu rating daripada ya cerita Geats ini makin lama makin menaik lah ya. Ya sebenarnya nak tuju kepada kita ni. Kat sini bagi aku plot twist yang agak biasa sahaja ya guys, bahawa yang telah mendapatkan, yang memberikan ID code daripada Kamen Rider Night Sparrow itu kepada Beroba adalah Chirame. Yup, Chirame. Pelik lah kan, kenapa secara tiba-tiba ID code daripada Kamen Rider Night Sparrow ini boleh sahaja muncul macam itu. Dan telah dikatakan sendiri oleh Sumuri bahawa yang boleh mengakses semua ID code itu hanyalah sang Game Master sahaja. Yang aku rasa boleh dijadikan development yang sangat bagus untuk watak Chirame ini, disebabkan kan kat sini dah ada aura pengkhianatan dah kan. Dan di sini Niram pun tak tahu secara tiba-tiba Kamen Rider Night Sparrow boleh mendapatkan ID code-nya. Ya, kat sini sebabnya hanyalah untuk meningkatkan rating untuk Desire Grand Prix ini sahaja. Wish, dari segi cara dia memang membawa nahas ya guys. Adakah Chirame ini adalah orang dalam di Desire Grand Prix dan akan mengkhianatinya? Aku rasa macam tak ada aura-aura macam itu ya guys. Kalau mahu buat macam itu, watak dia mestilah kena jadi series jugalah kan. Tapi kalau jadi macam ni, ya menarik sahaja lah ya guys untuk series Kamen Rider Geats. Setiap supporter daripada para Kamen Rider telah memberikan satu kotak yang mengandung buckle ya guys. Kat sini Kamen Rider Tycoon telah mendapatkan boost buckle, dan Kamen Rider Nago di sini telah mendapatkan Fever Rest Buckle. Dah lama ya guys Fever Rest Buckle ini which tidak digunakan oleh para Kamen Rider utama ni. Dan yang telah memberikan Fever Rest Buckle itu dan supporter untuk Kamen Rider Nago adalah Kyun. Yep, Kyun yang lelaki sebelum ini pernah berbual dengan Nago tu, yang telah memberikan dia punya nasihat tu. Dia pun hantar surat tau kepada Kamen Rider Nago, ialah tak nak mempertunjukkan sangat diri dia. Dan dari segi kata-kata tulisan dia tu sumpah memang sangat menusuk jiwa gila-gila mat. Dan nampak sangat di sini Kyun ini macam suka dengan Kamen Rider Nago aka Neon Kurama. Kita tengok sahajalah adakah akan ada ikatan cinta di antara mereka ini, dan ya Kewa akan dilupakan macam itu sahaja. Bermulalah misi Kamen Rider untuk mengambil semula Vision Driver daripada Beroba. Dan sumpah ya guys, bagi aku scene ini memang sangat epic, di mana Kamen Rider Geats bekerjasama dengan Kamen Rider Zin. Yelah kan, boleh katakan Kamen Rider Zin ini adalah supporter untuk Kamen Rider Geats. Adalah ya bantuan daripadanya, dan boleh katakan kat sini dari segi aksi dia sumpah memang sangat memuaskan. Lagi-lagi Kamen Rider Zin ini ada kekuatan macam mod supporter untuk membantu Kamen Rider Geats. Tiba-tiba ada kad terbang macam permainan ni, kat Aladdin tu. Dan sumpah memang sangat epic momentum, sangat terbahati lah ya, disebabkan pada episod sebelum ini kan adalah debut daripada Kamen Rider Zin, tapi tidak diperlihatkan dari segi action dia. Untuk episod kali ini bagi terus, bagi semua yang korang mahukan. Nak tengok sangat kan kekuatan daripada Kamen Rider Zin ini macam mana? Nah, tengok sendirilah ya. Tidak kalah terbaiknya juga kepada sisi Kamen Rider Nago dan juga Kamen Rider Tycoon. Tycoon yang menggunakan ninja dan juga bos, sumpah ya, dari segi action dia memang sangat bagus. Dan Kamen Rider Nago menggunakan Fever Rest Buckle, tiba-tiba dapat beat juga. Kat sini dari segi gabungan beat dan juga beat, sumpah memang sangat OP gila, menggunakan dua gitar kot dan dapat mengalahkan Yamato macam itu sahaja. Dan di sini secara tiba-tiba ada kehadiran daripada Kamen Rider Night Sparrow dengan monster form dia. Bermodalkan monster form sahaja untuk melawan dua rider yang ada bakal yang sangat kuat. Lemah. Ya lemah sahajalah ya. Di sini apabila Kamen Rider Zin dan juga Geats sudah mengalahkan semua Yamato di tempat mereka, secara tiba-tiba Buffa memunculkan dirinya. Kat sini Zin pun terus macam membiarkan sahaja Geats melawan dengan Buffa. Dan tak sangka ya guys, kat sini Buffa lebih OP berbanding dengan Kamen Rider Geats. Yalah, gabungan daripada Yamato dengan zombie kot.
memang sangat OP lah. Lagi-lagi Geats ini menggunakan Magnum je. Yang aku pertanyakan lagi, mana anda punya power builder race bakal? Bukankah kamu ada? Takkanlah secara tiba-tiba hilang macam itu. Ya, aku rasa kalau Kamen Rider Geats menggunakan power builder bergabung dengan Magnum inilah kan, sumpah memang sangat OP gila ya guys. Kan Kamen Rider Geats kan ada ni macam Magnum shooter yang versi mini race buckle itulah kan. Boleh digunakan sahaja dan boleh bergabung Magnum dan juga power builder berserta dengan mini buckle Magnum. Form itu kuat ke? Takkanlah kat sini Kamen Rider Geats tidak terfikir ke apa? Atau dia punya penulis sahaja yang lupa ya guys, atau tidak mahu meletakkan form tersebut disebabkan mahu membuatkan Kamen Rider Geats di sini kalah. Kesannya untuk power builder race buckle hanya digunakan untuk promosi filem dia sahaja. Itu je lah function dia. Okey, sudah sampai masanya untuk kita membahas plot twist yang memang sangat gila-gila dan memang tidak mudah untuk difahami juga untuk penonton biasa, termasuk aku sekali. Terpaksa ya guys aku ulang balik supaya memahami apa yang diorang cuba nak cakap ni. Ini plot twist ke? Lah, tiba-tiba aku faham. Ini plot twist ni gila-gila juga ini, mate. Okey, kat sini aku akan memperjelaskannya dengan sangat ringkas dan membuatkan korang faham mungkin. Harap ni korang faham ya guys. Okey, di sini berlakunya perbualan di antara Kamen Rider Zin dan juga Beroba. Kat sini Zin meminta supaya Beroba memulangkan semula Vision Driver, tetapi mestilah Beroba tidak mahulah kan. Dan di sini telah dinyatakan oleh Kamen Rider Zin bahawa mereka ini sebenarnya tidak boleh masuk campur tau, disebabkan mereka hanya penonton sahaja. Okey, mereka hanya penonton sahaja. Dan kat sini Beroba telah menyatakan bahawa tak apalah disebabkan dunia ini dari dulu sudah tiada. Okey, di sini telah diperjelaskan lagi daripada pendapat Kamen Rider Geats bahawa semua staf daripada DGP, manajemen daripada DGP, Niram, Chirame, boleh katakan supporter daripada mereka sendiri, penonton yang melihat perlawanan mereka ini sebenarnya datang daripada masa depan. Yup, sebenarnya semua daripada mereka ini adalah dari masa depan. Kat sini ada maksud yang aku kurang faham daripada bahasa Indonesia. Maklum ya guys, aku tengok ni pun subtitle Indonesia. Secara tiba-tiba Geats mengatakan wisatawan antara dimensi. Wisatawan antara dimensi? Wisatawan tu apalah kan? Oh, kat sini aku cuba search makna dia. Sebenarnya wisatawan itu adalah pengembara ya guys. Kalau korang tak faham maksud wisatawan ini, susah ya guys nak faham plot twist dia ini. Disebabkan apa? Wisatawan ini adalah pengembara, lagi-lagi di antara dimensi. Maksudnya di sini aku rasa pihak DGP inilah kan mungkin pergi ke dimensi atau dunia dari masa silam untuk membuat pertandingan ini. Dan pertandingan ini boleh dikatakan telah ditunjukkan di TV orang yang ada pada masa depan, dijadikan hiburan untuk orang masa depan. Contohnya macam kita ni sebagai penonton yang biasa ni, tengok cerita Mat Kilau. Mat Kilau itu kan sudah lama dan itu kan cerita sejarah, dan kita pun kan pernah tengok cerita berkaitan dengan dinosaur, macam mana cara mereka pupus. Secara tiba-tiba tengok cerita yang berkaitan dengan orang pada zaman ais, pada orang zaman prasejarah macam itu. Para supporter, para penonton yang ada pada series Kamen Rider Geats ini di masa depan sebenarnya macam mewakili kita. Disebabkan itu, kalau kita tengok dari segi perwatakan Chirame ini mahu macam mempertingkatkan rating, lepas tu tak nak mengecewakan para penonton, tidak mahu membuatkan penonton bosan. Yang perkara itu mengarah kepada kita juga. Kita pun sebagai penonton tidak mahu tengok episod yang agak membosankan dan tidak menarik lah kan. Dan Chirame ini cuba bertungkus lumus untuk membuatkan para penonton terhibur macam kita ini. Dan kalau kita tengok kata-kata daripada navigator sebelum episod ini tamat lah kan, dia telah menyatakan bahawa DGP adalah acara rider reality show di mana berbagai sejarah dari berbagai masa yang menjadi panggungnya. Apa maksudnya itu? Okey, kat sini Jin pun menyatakan bahawa kami menikmati kehebatan dari dunia 3.5 dimensi ini.
3.5 itu yang membuatkan aku macam agak kurang faham ya guys. Apa maksud daripada jin ini? Adakah pihak DGP ini pergi ke masa-masa silam, bukan sekadar dunia geek sahaja, tetapi masa silam macam zaman Mesir ke, lepas tu zaman ais ke, zaman orang batu ke apalah kan, dan telah memberikan mereka desire driver dan mereka akan berlawan di antara satu sama lain. Kenapa DGP membuat perkara tersebut? Untuk menghiburkan para penonton, untuk dijadikan sebagai hiburan kepada penonton masa depan. Kan kat sini ada kata-kata Niram bahawa serial daripada dunia geeks ini adalah acara utama, tetapi disebabkan masalah yang telah dibuat oleh Beroba, mereka macam terpaksa mereset semuanya semula. Tapi kata-kata Niram ini macam mahu mengatakan dia akan mengakhiri semuanya. Maksudnya adakah dia akan menghapus dunia di mana Geeks dan juga rakan-rakan dia tengah tinggal? Disebabkan itulah ya, kalau kita tengok teknologi daripada supporter inilah kan berubah menjadi bentuk Kamen Rider mereka. Sumpah gila canggih berbanding dengan desire driver milik para Kamen Rider yang ada di DGP ini ya guys. Wish gila-gila Mat. Ya, disebabkan mereka ini datang daripada masa depan, mesti mereka ada teknologi yang mereka ini boleh merentasi dimensi, dan mereka ini boleh pergi ke mana-mana sahaja untuk membuat pertandingan DGP ini untuk dijadikan hiburan untuk para penonton di masa mereka. Kat sini pun kita boleh lihat Beroba berubah menjadi bentuk Kamen Rider dia, dan nama Kamen Rider dia adalah Kamen Rider Beroba. Dan sumpah ya guys, aku tak sangka tau, tiba-tiba berubah menjadi mecha pula. Adakah Super Sentai ini? Dan warnanya pink lagi. Pink kujanai, memang dikit kain ni. Sumpah dari segi design dia aku sangat suka. Ya, entry form, lepas tu dia dapat form dia. Sumpah memang sangat nice. Dan walaupun menggunakan CGI, bagi aku sangat okey dia tau, taklah menyakitkan mata sangat. Di sini Beroba mahu memusnahkan segalanya, dan Pak Archimedal pun macam meminta ampun ya daripada Beroba ini, disebabkan ialah dia kan dah penat-penat menjaga Jamato di sini, tapi secara tiba-tiba dimusnahkan macam itu sahaja. Kat sini Beroba telah mengatakan bahawa ya, kalau dah tak berguna lagi, tinggal dibuat lagi lah kan dunia yang baru. Ya, diulang-ulang lagi macam itulah kan, menggunakan kekuatan daripada Sang Dewi Pencipta. Dan dia telah menyatakan juga bahawa inilah sebab kenapa supporter ada di dunia inilah ya. Yelah, disebabkan supporter inilah yang membuatkan cerita Kamen Rider Geats ini makin menarik, memberikan item. Lagi-lagi kat sini lah kan Kamen Rider Zin secara tiba-tiba membantu Kamen Rider Geats, dan membuatkan dari segi action dia sumpah memang sangat lumayan terbaik. Dan tempat Jama Garden ya musnah macam itu sahajalah ya. Dan kita boleh melihat semua para Kamen Rider menerima impak yang telah dibuat oleh Kamen Rider Beroba. Sumpah memang gila mat. Dari segi kekuatan Kamen Rider Beroba ni, aku rasa Zin pun memang kalah ya guys melawan rider yang besar gila macam ni. Okey, jadi ni kat sini yang aku pelik ya guys, ayah daripada Neon Kurama ini, ya macam mana secara tiba-tiba dia tahu tentang DGP inilah kan. Dia kan macam adalah sponsor juga untuk DGP kali ini. Dan boleh katakan kat sini, adakah ayah Neon Kurama ini datang daripada masa depan, atau orang biasa sahaja daripada masa di dunia Kamen Rider Geats sekarang ini ya guys. Mungkin lah ya DGP ini macam bila datang ke masa itu, pergi ke macam orang yang paling banyak duit, lepas tu paling kaya, lepas tu menyatakan hasrat mereka lah kan untuk membuat pertandingan. Dan mestilah orang-orang kaya ni ya setuju sahaja, disebabkan menarik lah kan untuk dilihat. Dan sponsor ini pun melihat setiap perlawanan di dunia Kamen Rider Geats ini, perlawanan di antara Kamen Rider dan juga Jamato. Dan pada episod minggu depan akan berlakunya perlawanan di antara sponsor ini, dan aku rasa akan dijelaskan kisah silam SOKyo ini macam mana lah ya. Wish kakek Roy, apa nama dia, kakek apa lah, tapi wish fast rival mat. Yang aku pelik lah ya, macam mana secara tiba-tiba DGP mendapatkan kekuatan macam ini. Mesti akan dibahas lah kan, disebabkan bagi aku di dalam episod ini dari segi penjelasan dia, walaupun ya agak kurang faham masa awal itu, tetapi bila korang sudah faham, sumpah kenyang dengan
guys, dah diperjelaskan macam mana asal-usul daripada DGP ini. Jadi ni itu sahajalah pembahasan aku untuk episod 23 Kamen Rider Geats ini, dan harapnya korang memberikan pendapat korang di ruangan komen ya guys. Wish gila-gila untuk episod kali ini. Harapnya untuk episod seterusnya tetap kekal hype lagi dan lebih bagus. Itu sahaja. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video yang selanjutnya. Salam dari Malaysia. Bye bye.